Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan Selamat Tahun Baharu Cina kepada rakyat Malaysia yang menyambutnya. Ucapan dizahirkan menerusi laman Instagram official Sultan Ibrahim dan Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Baginda berdua turut menzahirkan harapan agar sambutan kali ini terus mengukuhkan lagi perpaduan rakyat berbilang kaum, agama dan budaya. Keputusan Mahkamah Persekutuan batalkan 16 peruntukan kesalahan bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 tiada kena-mengena dengan kerajaan. Tegas Perdana Menteri ia tertakluk perlembagaan negara dan bukan cubaan mengancam undang-undang syariah sebagaimana dimomokkan pihak tertentu. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama beri jaminan kedudukan Mahkamah Syariah kekal utuh dan terjamin seperti ditetapkan dalam perlembagaan. Semua pihak diminta bertenang dan tidak lakukan provokasi yang boleh undang keresahan awam. JAKIM bersama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia diarah segera dapatkan alasan penghakiman bertulis bagi kes berkenaan. Terdahulu, Mahkamah Persekutuan memutuskan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 terbatal dan tidak sah. Ia didapati melangkaui kuasa Badan Perundangan Negeri. Keputusan dibuat panel 9 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat menerusi majoriti 8-1. Sementara itu, Mahkamah menolak permohonan berkaitan 2 lagi seksyen. Prosiding dijalankan susulan petisyen difailkan Nik Elin Abdul Rashid dan anaknya yang mencabar kesahihan 18 peruntukan enakmen. Warga PDRM diseru tambah baik peranan masing-masing dalam menjaga keamanan negara. Pada masa sama, Perdana Menteri mahu integriti agensi keselamatan itu dikembalikan. Jelas beliau PDRM perlukan ketangkasan dan kecekapan dalam pasukannya. Ini kerana PDRM dilihat sebagai benteng pertahanan utama domestik untuk mengangkat martabat negara. Kerajaan dijangka umum hasil kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA selewat-lewatnya suku keempat tahun ini. Perdana Menteri berkata sudah tiba masanya proses tersebut dipercepat untuk beri manfaat kepada penjawat awam seluruh negara. Berhubung ganjaran RM20,000 kepada individu yang selalu maklumat sehingga tertangkap penjenayah terlibat pembunuhan Zain Ryan Abdul Matin. Ketua Polis Negara berkata inisiatif itu tidak ganggu siasatan kes berkenaan. Ia usaha Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Selangor sekaligus beri ihsan terhadap keluarga kanak-kanak itu. Setakat ini polis belum terima laporan individu yang ambil kesempatan atas ganjaran ditawarkan. Seorang lelaki warga emas berusia 60-an maut selepas bom buatannya meletup. Ketika kejadian, mangsa didakwa menceroboh kawasan bangunan sarang burung Walid Bukit Kuah, Kampung Pemberian Manik Urai. Ketua Polis Kelantan berkata hasil pemeriksaan pihaknya menemukan 5 unit bom buatan sendiri. Mangsa disyaki gunakan bom berkenaan untuk letupkan pintu hadapan bangunan terbabit. Bagaimanapun, bom tersebut meletup secara tiba-tiba. 11 pengawal keselamatan ditahan selepas didapati simpan senjata api jenis pump gun secara haram sejak 2 tahun lalu. Kesemua mereka diberkas di sekitar Sabak Bernam dan Kuala Selangor pada 6 dan 7 Februari lepas. Ketua Polis Selangor berkata mereka yang berusia 25 hingga 53 tahun itu melanggar syarat lesen dengan menyimpan senjata api di rumah. 11 senjata lagi, 55 butir peluru dan sebuah kereta turut dirampas. Siasatan turut dijalankan ke atas syarikat keselamatan terbabit. Sebuah bot nelayan asing tanpa nombor pendaftaran ditahan di kedudukan 5.4 Batu Nautika dari barat muara Sungai Baru, Perlis. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis berkata penahanan dibuat ketika rondaan Op Aman dan Op Tiris 3.0. Pemeriksaan mendapati bot terbabit berpangkalan di Thailand sedang menangkap udang lipan menggunakan bubu. Ia dikemudi tekong dan awak-awak warga Thailand. Mereka tidak mempunyai pas atau permit sah untuk tinggal di negara ini. 840,000 batang rokok seludup dirampas Polis Marin Wilayah 1 Pulau Pinang. Rampasan dibuat menerusi Op Tari Landai kontraban. Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 1 Pulau Pinang berkata nilai keseluruhan rampasan RM877,800. Kes disiasat bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967.
Maritim Malaysia akan memperketat kawalan serta mengoptimumkan pengoperasian di kawasan maritim negara, ia terutama di sempadan Malaysia pada musim perayaan Tahun Baharu Cina ini. Ketua Pengarah Maritim Malaysia berkata, rondaan di kawasan hotspot yang telah dikenal pasti akan diperhebat. 800 pegawai dan anggota penguatkuasa ditugaskan dengan kekuatan 45 aset milik agensi untuk rondaan dan penguatkuasaan. 1,325 motosikal disita dalam tempoh 7 hari sempena UPS khas musim perayaan Tahun Baharu Cina 2024 di seluruh negara. 97,366 buah motosikal diperiksa dalam tempoh sama. Pengarah kanan penguatkuasa JPJ berkata, 25,967 notis pelbagai kesalahan dikeluarkan. Antaranya atas kesalahan tiada lesen memandu, tiada lesen kenderaan motor, tiada pelindungan insurans dan ubah suai ekstrim. Seorang penganggur dijatuhi hukuman penjara 11 tahun dan 1 sebatan selepas mengaku salah atas 2 pertuduhan merompak. Chin Fang Fong, 49 tahun, membuat pengakuan itu di Mahkamah Session Temeloh. Mengikut pertuduhan, tertuduh telah merompak dompet milik seorang wanita berusia 57 tahun di Taman Bahagia Makmur, Temerloh pada 31 Januari lalu. Satu lagi pertuduhan, tertuduh telah lakukan rompakan berkumpulan terhadap seorang wanita berusia 39 tahun di sebuah rumah di Taman Bukit Bendera. Seorang warga Indonesia mengaku salah menawar dan memberi rasuah RM250 kepada anggota polis. Mengikut pertuduhan, tertuduh Usman telah memberi suapan supaya tidak diambil tindakan kerana menunggang motosikal tanpa lesen yang sah. Tertuduh boleh dipenjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan. Mahkamah menetapkan 14 Februari depan untuk jatuh hukum. 5 anggota polis unit kereta peronda MPV mengaku tidak bersalah lakukan pemerasan terhadap seorang pekerja kilang. Kesalahan didakwa dilakukan pada 1 Februari lepas di Jalan Permatang Tinggi. Pemerasan dibuat terhadap mangsa yang berusia 28 tahun dikatakan memiliki dadah berbahaya. Ia mendorong mangsa serahkan wang berjumlah RM4,500. Mahkamah tetapkan ikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin setiap seorang. Sebutan semula kes 15 Mac depan. Seorang tukang kebun didakwa di Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan mencederakan seorang anggota polis yang sedang membuat rondaan minggu lalu. Tertuduh T. Kuna, 34 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Dia didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan parah terhadap Muhammad Zulfaizi Zulkafli dengan melanggar mangsa menggunakan sebuah kereta. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda atau sebat. Menyebabkan seorang warga emas cedera parah pada 30 Januari lalu. Seorang lelaki yang bakal mendirikan rumah tangga minggu depan didakwa di Mahkamah Majistret Sepang. Bagaimanapun tertuduh 26 tahun mengaku tidak bersalah. Mahkamah benarkan ikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin. 18 Mac depan ditetapkan untuk sebutan semula kes. Seorang pekerja Pihling mengaku tidak bersalah menunggang secara melulu dan berbahaya di LTT 1 Ahad lalu. Tertuduh Muhammad Nur Aiman Ismail, 25 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Muhammad Syahriza Nur Azman. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333. Mahkamah menetapkan ikat jamin RM2,000 dengan seorang penjamin dan kes disebut semula 14 Mac ini. 103 tahanan warga asing Depo Imigresen Pekananas dihantar pulang ke negara asal melalui KLIA. Mereka terdiri daripada 78 warga Myanmar, 14 Pakistan dan selebihnya warga Thailand. Penghantaran pulang itu dibuat setelah kesemua tahanan selesai menjalani hukuman atas pelbagai kesalahan mengikut Akta Imigresen 1969-63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Kenaikan harga bawang merah di Perlis tidak akan bebankan pengguna, khususnya menjelang Tahun Baharu Cina. Setakat ini, harga bawang merah di peringkat pemborong dan peruncit ialah antara RM7 hingga RM10 sekilogram. Menurut pengarah KPDN Negeri, kenaikan harga berlaku susulan tindakan negara India hentikan ekspor bawang merah sehingga Mac depan. Beliau turut beri jaminan bekalan bawang di Perlis masih mencukupi.
JBPM Perlis terima 980 panggilan kecemasan sepanjang tahun 2023. 536 daripadanya melibatkan kes kebakaran khususnya ketika musim kering. Operasi pemadaman juga adalah yang tertinggi iaitu sebanyak 60.9% atau 536 kes berbanding 38.6% atau 340 kes penyelamatan. Kementerian Kesihatan beri kelulusan pendaftaran bersyarat vaksin Qdenga bagi mencegah demam denggi. Ketua pengarahnya memaklumkan ia diputuskan melalui mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah kali ke-393. Vaksin boleh diberi kepada individu berumur 4 tahun dan ke atas. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan komited bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak bagi memodernkan sektor pertanian di negeri itu sekaligus memajukan sektor agro makanan negara. Menterinya berkata antara yang dipersetujui menggalakkan penggunaan teknologi dalam aktiviti pertanian bagi meningkatkan hasil pengeluaran. Pendekatan dilihat signifikan bagi menangani cabaran dan isu keterjaminan makanan yang dihadapi agro makanan domestik dan global. Usaha kukuhkan ringgit perlu ambil kira langkah jangka pendek dan panjang. Menteri Ekonomi berkata untuk jangka pendek, kerajaan wajar menilai secara objektif kemampanan ekonomi negara dan tidak ambil jalan singkat. Manakala jangka panjang pula, usaha menstruktur kembali ekonomi ke arah nilai tinggi perlu dipercepat. Ia seiring strategi kerajaan mengukuhkan kedudukan fiskal negara. Bilangan penganggur terus menurun kepada 567,800 orang pada Disember dengan kadar pengangguran 3.3%. Dosa menyatakan trend guna tenaga yang positif pada Disember mencerminkan asas ekonomi negara yang stabil. Ia didorong pertumbuhan berterusan dalam aktiviti ekonomi dan sosial. Bilangan tenaga buruh pula kekal meningkat pada Disember dengan pertambahan 0.1% bulan ke bulan kepada 17.03 juta orang. Sementara itu, pengeluaran getah asli turun 1.1% pada Disember 2023 berbanding November 2023. Ketua Perangkawan memaklumkan pengeluaran getah asli Malaysia pada Disember lalu disumbangkan majoritinya sektor pekebun kecil 88% berbanding sektor estet 12%. Jumlah stok getah asli pada Disember meningkat berbanding November. Ekspor getah asli Malaysia pada Disember pula menurun berbanding November. Dagangan borong dan runcit cecah paras tertinggi iaitu RM143.9 bilion pada Disember lalu. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai jangkakan momentum kekal positif pada suku pertama tahun ini namun bergantung pada situasi semasa. Asas kewangan negara ketika ini adalah baik dan perlu dimanfaatkan sebaiknya untuk memacu ekonomi negara. Ini menandakan pertumbuhan Malaysia berada dalam keadaan positif. Perdana Menteri umum peruntukan khas RM25 juta kepada Melaka bagi mengekalkan tapak UNESCO di negeri itu. Melaka dilihat sebagai sebuah negeri yang menyimpan warisan sejarah dan tarikan pelancongan penting negara. Ia juga bagi meningkatkan hubungan dengan rantau ASEAN dan China. Angka korban rakyat Palestin akibat serangan berterusan Israel di Semenanjung Gaza meningkat kepada 27,947 orang. Kementerian Kesihatan memaklumkan 67,459 warga Palestin cedera sejak konflik Israel-Hamas meletus Oktober lalu. Hanya dalam tempoh 24 jam, rejim Israel membunuh 107 rakyat Palestin dan mencederakan 142 yang lain. Beberapa mangsa dilapor masih tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Ratusan ribu rakyat Palestin di utara dan tengah Gaza kini diancam kebuluran akibat tiada bekalan makanan. Agensi Bantuan PBB bagi Pelayaran Palestin menyatakan kali terakhir agensi itu dibenarkan menghantar bekalan adalah lebih 2 minggu lalu iaitu pada 23 Januari lalu. Agensi bantuan lain yang menyertai misi kemanusiaan juga disekat menghantar bantuan. Sementara itu, di Riyadh, Menteri Luar Mesir, Qatar, UAE dan Jordan ulangi gesaan untuk capai gencatan senjata segera dan sepenuhnya di Gaza. Media Arab Saudi melaporkan ia sebagai langkah ke arah pengiktirafan negara Palestin yang merdeka. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.